Hai semua, saya Muhammad Ilyas bin Musa. Saya daripada grup 5. So, hari ini grup saya akan menerangkan apakah perkara-perkara tahyul yang menjadi amalan masyarakat di Malaysia. Okey, jom kita saksikan. Pernah dengar tak satu perkara dulu? Dulu, ibu kita selalu sebut, jangan duduk atas bantal, nanti punggung kita akan bisul. Pernah ke perkara itu terjadi? Itu salah satu perkara tahyul yang sering diceritakan kepada kita daripada zaman ke zaman. Apakah itu perkara tahyul? Okey, perkara tahyul ni adalah satu fantasi duniawi yang bercanggah dengan amalan agama dan juga sains. Kita seharusnya mengelakkan daripada percaya kepada perkara-perkara tahyul ini kerana ia boleh merosakkan akidah, pemikiran dan akhlak kita. Tapi, adakah anda tahu bahawa kepercayaan tahyul ini bukan saja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Contohnya di Turki, mereka percaya sekiranya mengunyah bulu-bulu getah pada waktu malam umpama mengunyah daging manusia ataupun mayat. Wow, seram tak? Manakala di Jepun, mereka mempercayai bahawa sekiranya mereka melalui satu kawasan perkuburan, mereka akan meletakkan ibu jari mereka di dalam tangan bergenggam seperti ini bagi mengelakkan kematian orang tua mereka. Sebenarnya, kepercayaan tahyul sebegini telah wujud sejak berkurun lamanya. Seperti di zaman jahiliah, masyarakat pada ketika itu percaya sekiranya mereka hendak bermusafir, mereka akan melepaskan beberapa ekor burung dan sekiranya burung itu terbang ke arah sebelah kiri, maka itu adalah satu petanda yang tidak baik. Jadi mereka akan menangguhkan perjalanan mereka pada hari tersebut. Yang tahyul ini biasanya diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi dan ia menjadi satu kepercayaan, amalan dan ikutan bagi masyarakat tersebut. Pantang larang ni menjadi ikutan dan amalan masyarakat di Malaysia daripada generasi ke generasi. Kita ketahui apakah pantang larang yang menjadi amalan dan ikutan masyarakat di Malaysia ini. Tersalah. Batu kertas gunting. 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 Aku menang. Kau nak tahu tak sebenarnya kita boleh tentukan nasib melalui garis tangan. Oh, ya ke? Cuba kau tengok tangan aku. Okey, aku baca garis tangan kau. Dekat sini, ni adalah garis hidup. Oh. Garis hidup kau ni, kau jenis orang yang badan kau mudah sakit-sakit nanti. Oh, ya ke? Sebab garis kau ni nipis. Lepas tu ini garis kepala. Garis kepala ni maksudnya engkau tengok dari sini ke orang yang cerdas. Okey. Kau akan lebih berhati-hati dan mengambil keputusan. Tapi Kau akan ragu dengan keputusan kau sendiri. Oh, macam tu. Dan yang ni pula adalah garis jodoh. Okay. Maksudnya kau akan kahwin dalam 20 tahun ke atas. Tak lama lagi lah ni. Di dalam Islam, garis tangan itu tidak ada kaitan dengan nasib dan masa depan seseorang. Tindakan membaca garis tangan merupakan tindakan meramal nasib yang merupakan urusan gaib dan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah.
Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Secara ilmiah, garis tangan disebut palmar flexion creases. Ada untuk membantu kulit tangan meregang dan mengerut serta memberi ruang supaya memudahkan kita memegang sesuatu. Di sebalik penciptaan tangan terdapat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila kita merapatkan jari jemari, perhatikan punggung tangan. Kita dapat melihat tangan kita membentuk lafaz Allah. Kemudian, pada tapak tangan kita terdapat garis-garis utama dan jika kita perhatikan, ia membentuk angka dalam tulisan Jawi. Pada tapak tangan kanan terdapat angka 18 dan pada tapak tangan kiri terdapat angka 81. Dan apabila dijumlahkan, ia menjadi 99, di mana yang merupakan jumlah Asmaul Husna, iaitu nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah beberapa kuasa Allah di sebalik penciptaan tangan manusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Azrai dan saya ingin menceritakan tentang pantang larang yang terdapat di dalam masyarakat Melayu kita ini. Okey, baik. Mungkin ada antara kalian yang sudah familiar dengan pantang larang khususnya masyarakat Melayu di dalam negara kita. Maybe telah diberitahu oleh ibu bapa, nenek, tapi korang pernah terfikir tak kenapa wujudnya pantang larang yang terdapat di dalam masyarakat Melayu kita? Okay. Antara pantang larang yang saya ingin ceritakan ialah jangan menjahit pada waktu senja. Nanti akan menjadi buta. Okey, jikalau kalian teliti secara saintifik, ia tidak kena mengena untuk menjadi buta jikalau menjahit pada waktu senja. Tetapi ini kerana nenek moyang kita pada zaman dulu risau kerana menjahit pada waktu senja, takut jarum terkena jari ke atau juga masa menjahit pada waktu senja mata akan kabur dan juga rosak kerana ialah dulu pada zaman dahulu mana ada cukup bekalan elektrik. Kalau nak jahit pada waktu malam cukup sukar. Sebab itu mereka menasihatkan untuk jauhi daripada menjahit pada waktu malam. Terusnya, pantang larang yang ingin saya menceritakan ialah jangan bergaduh dengan ibu atau ibu mertua kita semasa mengandung kerana ia dikhawatiri akan mengalami kesulitan semasa melahirkan anak. Dan pantang larang ini wujud kerana untuk menjaga ketenteraman antara keluarga anak dan ibu. Ialah selepas bersalin, ibu jugalah yang akan menjaga anak dia semasa isteri tengah pantang. Sekiranya anda lihat, amat jarang sekali bahawa masyarakat Cina akan meletakkan kayu sepit mereka ataupun chopstick berdiri tegak di dalam mangkuk ketika mereka makan ataupun sesudah mereka makan. Hal ini kerana ia berpunca daripada masyarakat mereka sendiri bahawa kayu sepit yang berdiri tegak adalah menyerupai kayu colok yang dibakar, seolah-olah ianya merupakan upacara kematian dan seperti memberi makan kepada keluarga yang telah meninggal dunia di pusara. Wah, sedapnya nasi ni. Cepat makan. Aduh, kenapa mak pukul-pukul ni? Kan saya tengah makan.
Kali mak beritahu, kalau makan jangan letak chopstick diri tegak dekat makanan kamu, dalam mangkuk kamu. Macam ini, ini tidak bagus. Ini akan menyerupai upacara kematian. Kamu mau mati kah? Enough. Kemudian kita akan lihat dalam masyarakat Cina juga terdapat perkara tahyul seperti pada tahun kelahiran seseorang itu, mereka akan menghidangkan mi yang dikenali sebagai mi panjang umur. Setiap helaian mi tersebut amatlah berharga kerana ia merupakan panjang hayat seseorang individu yang memakannya. Oleh itu, dalam masyarakat Cina, ia amat dilarang bagi seseorang individu untuk memutuskan mi tersebut atau menggigit. Walaupun mereka telah menyedut lebih kurang 30 saat yang lalu, mereka akan terus menyedut tanpa henti kerana ini akan menunjukkan simbolik bahawa berapa panjang hayat mereka. Sedap ini. Ini makanan waktu hari jadi saja dapat. Terima kasih mama. Makan, jemput. Aboy, macam itulah makan. Jangan putuskan itu makanan. Jangan putuskan itu mi. Mama sudah bagi tahu, kalau makan mi waktu birthday kamu, jangan putuskan. Itu tanda panjang hayat kamu, okey? Bagus. Antara pantang larang kaum India adalah jangan asap pensel di kedua-dua belah kerana ia dipercayai ibu bapa akan sentiasa bergaduh. Namun, apakah pesanan di sebaliknya? Sekiranya pensel diasap kedua-dua belah, ia akan tercucuk di mata atau tangan. Ini adalah amat bahaya bagi kanak-kanak. Pantang larang yang kedua adalah jangan makan di tempat yang gelap. Seperti yang diketahui, dalam keadaan gelap, mata kita tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Maka dari itu, mereka melarang makan di tempat yang gelap. Mereka percaya sekiranya makan di tempat yang gelap, makanannya akan berkongsi dengan hantu. Pesanan tersebut bermaksud jika kita makan di tempat yang gelap, kita boleh termakan benda lain dan bersepak. Sebab itu, mereka melarang makan di tempat yang berada dalam keadaan yang gelap. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam, Allah-kazam. Atas tikar terbang menjelajah dunia kerana ingin berbakti untuk sesama manusia. Miyoto kai no sarawanin kite. Landing time.